Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Okey, jadi petang ini saya ada satu ulasan spesifik ditujukan kepada seorang pemimpin DAP ya, dari Pulau Pinang yang merupakan timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, dan nama dia P. Ramasamy ya, P. Ramasamy. Okey. Jadi mesej saya spesifik kepada Ramasamy yang telah membuat satu kenyataan menerusi portal media Free Malaysia Today yang telah membawa kenyataan Ramasamy yang telah menabur bagi saya menabur atau dilihat menabur fitnah terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad. Baik, Ramasamy ni sepintas lalulah, bagi saya dia ni mulut celupa lah. Bagi saya Ramasamy ni mulut celupa. Dia sebenarnya pernah membuat satu kenyataan yang tidak betul berkenaan dengan diri saya pada 4 hari bulan Februari 2018. Jadi saya nak beri latar belakang sedikit berkenaan dengan perkara tu. Okey. Jadi pada masa tu saya telah membuat satu sebelum dia 14 hari bulan 4 hari bulan Februari 2018. Sebelum tu saya telah membuat satu laporan polis terhadap seorang kaunselor ya daripada Seberang Perai. Nama dia David Marshall, kerana telah membuat beberapa dakwaan terhadap seorang yang dibunuh ya, seorang yang dibunuh. Jadi saya telah membuat laporan polis terhadap David Marshall kerana kenyataan yang dibuat oleh David Marshall. Kemudian entah dari mana Ramasamy ni muncul. Masa tu pun dia timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Jadi mungkin sebab dia rapat dengan David Marshall, tak tahu, dia membuat kenyataan dan dia kata saya telah membuat satu laporan polis atas dakwaan yang tidak berasas. Sebenarnya akhirnya didapati dakwaan saya tu bukannya tidak berasas ya, tapi apa pun sudah saya buat laporan polis. Jadi Ramasamy tak kenal saya, tapi dia buat kenyataan yang dibawa oleh media bahawa laporan saya tidak berasas. Kemudian Ramasamy membuat pelbagai kenyataan seperti saya mungkin ada agenda tersirat, tersembunyi. Walhal sebenarnya dalam laporan saya jelas dinyatakan sebab terperinci saya membuat laporan itu. Ya. Jadi dia bila saya lihatlah, bila ada orang dia yang kena, dia boleh melemparkan pelbagai tomahan. Jadi dari situ saya tak hormat langsung Ramasamy ini. Bagi saya mulut celupa. Dan saya telah lihat sekian lama pelbagai kenyataan dibuat oleh Ramasamy terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad dan saya diam. Malah saya pernah beritahu seorang dua yang selalu ya menangkis dakwaan Ramasamy, yang mengeluarkan kenyataan bagi menentang Ramasamy. Saya kata anda sedang membuang masa ya, sebab Ramasamy ni is not worth your time ya, he is nobody. Jadi bila dia buat kenyataan, biar je dia. Okey, tak payah nak gaduh balik, lawan balik dan sebagainya, biar je dia, biar shock sendiri. Orang bukannya ambil berat sangat apa yang Ramasamy kata, orang tak pandang pun apa yang Ramasamy kata. Itu yang saya lihat berdasarkan perbualan saya dengan ramai pihak
Ya, mereka tak begitu pandang apa yang Ramasamy kata. Tetapi baru-baru ni apabila saya baca kenyataan dalam FMT oleh Ramasamy, saya rasa Ramasamy sudah melampaui batas. Okey. Dia ada buat banyak kenyataan menimbulkan keraguan tentang Tun Dr. Mahathir Mohamad dan pentadbiran Mahathir dalam 22 tahun dan dasar-dasar Mahathir yang dikatakan pro-Melayu yang dalam bahasa Inggeris dia encourage and condone corruption among the UMNO elite. Okey, maknanya dia menggalakkan dan membenarkan dan bersetuju ya dengan rasuah di antara elit UMNO, ya, dengan menggunakan alasan hendak cuba mengatasi masalah ekonomi orang Melayu. Jadi itu adalah satu dakwaan yang berat, sebab lazimnya dalam politik orang buat analisa, orang buat mungkin buat senario, orang mungkin buat pelbagai teori, orang buat kritikan, orang memberi maklumat dalaman percaturan politik. Itu semua orang tak gaduh. Boleh walaupun kita tak setuju, kita tak gaduh, tak ada siapa yang gaduh. Tapi bila anda tuduh seorang tu sama ada menerima rasuah ataupun menggalakkan rasuah ataupun membuat dasar yang menggalakkan rasuah dan sebagainya, itu dakwaan berat. Apabila anda kata keluarga seseorang tu terlibat dalam rasuah, itu dakwaan berat. Saya ada komen berkenaan dengan ahli keluarga Najib, tapi bukan ikut suka hati. Ini berdasarkan saksi-saksi dan sebagainya, dan kita bincang apa yang telah didedahkan dan sebagainya. Bukannya kita buat tomahan, bukannya kita buat dakwaan baru. Ini berat. Jadi bila anda berani kata bahawa Tun Mahathir atau mempersoal sama ada, mempersoal, ya, dia buat dalam keadaan mempersoal sama ada dasar Mahathir telah menggalakkan dan membenarkan dan dalam bentuk yang bersetuju rasuah di antara elit UMNO dengan alasan untuk mengatasi masalah ekonomi orang Melayu. Itu tuduhan berat, ya. Dan kemudian dia bertanya, bukankah kroni Mahathir, Melayu dan bukan Melayu, telah mendapat manfaat daripada dasar kerajaan dan sebagainya? Bukankah itu rasuah, dia tanya. Okey. Jadi dia buat dalam bentuk pertanyaan, bukankah itu rasuah? Jadi ini boleh diinterpretasikan sebagai satu kenyataan daripada dia, iaitu itu rasuah. Tetapi dengan begitu licik dia telah tulis bukankah itu rasuah. Ya, jadi timbul juga persoalan, adakah dia sedang menuduh ataupun dia sedang membuat andaian? Kemudian Ramasamy bertanya, bagaimana dengan ahli keluarga Tun Dr. Mahathir Mohamad? Adakah mereka bekerja keras untuk mendapat kedudukan sosial yang mereka ada sekarang, ataupun mereka mendapat manfaat daripada hubungan kekeluargaan? Bukankah itu rasuah? Dan sekali lagi dalam bentuk pertanyaan. Tetapi kalau anda lihat nada keseluruhan artikel, ianya bukannya pertanyaan sebenarnya. Ianya adalah mencadangkan secara jelas bahawa itu adalah rasuah. Ianya juga boleh ditafsir sebagai memberitahu bahawa itu adalah rasuah. Maknanya ahli-ahli keluarga Mahathir telah mendapat status yang mereka ada sekarang daripada proses rasuah, ya, dan kroni-kroni bukan Melayu dan sebagainya yang berkait sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan Mahathir mendapat manfaat secara rasuah. Kalau anda baca nada, anda baca apa yang ditulis sebelumnya, PH tidak boleh percaya Tun Dr. Mahathir dan sebagainya, semuanya menandakan Ramasamy kata dia ni tidak boleh dipercayai kerana
dia Mahathir tidak boleh dipercayai untuk memperjuangkan menentang rasuah kerana dia sendiri ada dasar-dasar yang telah memanfaatkan orang-orang tertentu termasuk ahli keluarga dia menerusi rasuah. Jadi itu nada artikel itu bayangan artikel itu cadangan artikel itu seperti mana yang saya lihat dan mungkin ditafsirkan oleh orang lain, dan ini boleh membawa satu keburukan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi sekarang saya telah memberi Ramasamy 48 jam untuk mengeluarkan kenyataan atau maklum balas menerusi media sama iaitu FMT. Sama ada Ramasamy tampilkan bukti kukuh kepada FMT untuk menjelaskan kenyataan-kenyataan itu dan memberi nama-nama spesifik orang-orang yang telah dikatakan sebagai kroni Tun yang didakwa kononnya telah mendapatkan manfaat, dan bagaimana ini dikaitkan dengan rasuah. Dia perlu memberi bukti jelas berhubung perkara itu, dan juga membuktikan bahawa ahli-ahli keluarga Mahathir telah mendapat rasuah, mendapat manfaat daripada rasuah. Ini Ramasamy perlu buat dalam 48 jam. Atau jika Ramasamy tidak boleh memberi bukti tersebut, dan jika kenyataan beliau adalah hanya satu anggapan ataupun hanya setakat memberi bayangan atau mencadangkan bahawa ada unsur rasuah atau salah guna kuasa dan sebagainya, jadi Ramasamy perlu meminta maaf secara terbuka menerusi FMT juga kerana menimbulkan cadangan tersebut yang menimbulkan persepsi palsu yang membawa natijah buruk yang memburukkan imej Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jika Ramasamy gagal membuat perkara-perkara ni, maka satu laporan polis akan dibuat pada satu tarikh yang masih belum saya tetapkan. Ini mesej jelas kepada Ramasamy dari pihak saya, dan mesej saya kepada DAP, khususnya kepimpinan DAP iaitu Anthony Loke, jaga sikitlah mulut celupa Ramasamy itu. Dan bagi saya, mesej saya kepada FMT, berhati-hati sikit bawa kenyataan Ramasamy. Dia nak buat tafsiran politik, dia nak kritik Tun, dia nak buat apa-apa, itu perkara biasa, lazim. Tapi ini adalah satu tuduhan yang amat berat. Jadi sekarang Ramasamy wajib buktikan. Kita lihat banyak cerita berlega di belah-belah kem pro Najib berkenaan dengan Tun, ahli keluarga Tun yang kaya, yang cerita ni cerita tu, dan saya dah jelaskan semuanya cerita. Kalau babat Najib, Tun ada tunjukkan jelaskan Najib ada membuat kesalahan ini 2.6 bilion. Kesalahan itu Tun merujuk kepada skema aliran atau carta aliran wang yang dibongkarkan menerusi media-media tertentu, yang akhirnya terbukti benar apabila ia menjurus kepada sabitan bersalah dan akhirnya dipaparkan sebagai bukti-bukti dalam mahkamah. Dan kalau kita lihat proses perbicaraan di Amerika Syarikat di mana Roger Ng didapati bersalah, maka banyak skema carta aliran wang yang didedahkan oleh FBI rupa-rupanya sah. Jadi ini adalah berdasarkan bukti sah dan dakwaan sah, sabitan sah, proses mahkamah sah dan sebagainya. Tetapi cerita-cerita berkenaan Tun ni banyak berlega-lega. Ada juga disentuh kekayaan anak Tun oleh pemimpin-pemimpin seperti Najib, orang-orang yang rapat dengan Najib dan sebagainya. Tetapi tidak ada bukti, cerita sekadar cerita. Dan pada zaman Najib juga banyak
usaha dilakukan untuk menyiasat Tun atas perkara ni, atas perkara tu, semuanya menemui jalan buntu. Tapi yang akhirnya diheret ke mahkamah berserta bukti-bukti yang ada di antaranya setakat ini sudah pun dibuktikan sahih dan menjurus kepada sabitan bersalah adalah Najib. Okey. Jadi cerita ni saya dah muak lah. Okey. Sekarang kita perlu letakkan satu titik noktah, lukis satu garis had di mana kita perlu bertindak. Kita tak boleh berdiam diri. Kalau nak buat percaturan politik menerusi media, nak kritik Tun dari sudut politik, kritiklah. Kalau nak buat teori politik berkenaan dengan Tun, buatlah. Atau siapa-siapa, itu perkara biasa. Kalau nak buat analisa, kalau nak buat spekulasi, kalau nak buat komen berkenaan politik, buatlah. Itu perkara biasa. Itu perkara biasa. Tapi bila dah sampai tuduhan sebegitu berat yang Ramasamy buat menerusi FMT, mana bukti? Kalau Ramasamy sekadar membuat bayangan, cadangan menerusi artikel tersebut tanpa bukti, tetapi nada keseluruhan artikel itu sebenarnya mempersoalkan kewibawaan Tun, kebolehan Tun untuk memerangi rasuah, dan secara licik bukan mencadangkan, mendakwa anak-anak Tun mendapat manfaat daripada rasuah, orang-orang kenalan Tun mendapat manfaat daripada rasuah, tetapi ditulis dalam bentuk persoalan bagi mengelirukan orang, bagi mencuba menyelamatkan diri dan sebagainya. Jika inilah yang telah dilakukan Ramasamy, maka minta maaf. Jika tidak ada bukti atau tidak mampu menunjukkan bukti, minta maaf. Itu je. Okay. Kalau tak boleh, kita serah kepada pihak polis, ataupun sekurang-kurangnya saya laksanakan tanggungjawab saya bagi membawa kepada perhatian polis bahawa perkara ini telah berlaku. Sekarang saya hendak penjelasan daripada Ramasamy kerana ia melibatkan satu mesej yang telah disampaikan kepada orang awam berhubung satu gejala rasuah, dan ini mungkin berupa fitnah langsung terhadap Tun. Jadi kita nak tahu, where is the proof, Ramasamy? Awak pandai bercakap, mana bukti dia? Mana black and white dia? Timbulkan persoalan, mempengaruhi minda rakyat, mana bukti dia? Jadi sekarang kita nak rakyat tahu, bezakan antara cerita dengan dakwaan sah. Jadi jika Ramasamy adalah bukti, sila tampil menunjukkan bukti itu, dan seterusnya babitkan SPRM supaya siasatan boleh dimulakan. Jika Ramasamy tiada bukti, maka Ramasamy kena sekarang jelaskan mengapa kenyataan ini dibuat. Jadi itulah mesej saya ni, dan saya sarankan apabila saya mengumumkan tarikh pada bila saya akan buat laporan polis, saya akan siarkan format laporan itu sebelum laporan dibuat. Dan saya sarankan jika semua bersetuju dengan format laporan itu yang meminta polis siasat, jadi saya sarankan mereka yang bersetuju dengan format laporan itu, jika hendak gunakanlah dan buatlah laporan beramai-ramai pada hari yang sama terhadap Ramasamy bagi meminta bukti tuduhan-tuduhan terhadap anak-anak Tun, dan juga memberi bukti lain, nama-nama pihak yang yang dicadangkan oleh Ramasamy menerusi kenyataan dia. Jadi buat ramai-ramai. Saya letakkan draft satu laporan ringkas meminta polis siasat. Jadi anda baca, jika anda setuju dengan hujah saya, jadi anda boleh gunakan format itu, atau anda boleh gunakan format tersendiri, minta siasat Ramasamy. Jadi saya sarankan ramai-ramai minta Ramasamy beri bukti. Dah cukup lah. Dan DAP Anthony Loke, anda perlu faham bahawa kenyataan Ramasamy dibuat dalam kapasiti
timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, kerana dalam artikel itu ditulis bahawa dia adalah timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Jadi jawatan itu adalah atas ihsan DAP. Dan bagi saya, dua pihak, iaitu Kerajaan Pulau Pinang yang kebetulannya kerajaan DAP dan juga DAP, khususnya Anthony Loke, perlu mengambil perhatian berhubung perkara ni, kerana Ramasamy melakukannya dalam kapasiti timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang berdasarkan apa yang ditulis di bawah artikel tersebut, iaitu timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Ya. Jadi kalau benar-benar DAP bertanggungjawab dan Kerajaan Pulau Pinang bertanggungjawab terhadap isu ni, keluarkan kenyataan ataupun boleh mohon maaf atas bagi pihak Ramasamy, tak apa, boleh terima. Tapi jagalah mulut celupa si Ramasamy ni. Jagalah sikit mulut celupa dia ni. Dia ni nampaknya lah, apa yang saya lihat lah, ini semua adalah berdasarkan kebencian dia terhadap Tun. Jadi sekarang kita nak tahu kebencian dia tu adakah bersandar kepada bukti kukuh. Jika Tun, anak-anak Tun didakwa telah terlibat dengan rasuah, kita nak tahu mana skema carta aliran kewangan, bukti-bukti risit dan apa sebagainya yang boleh menunjukkan dengan jelas. Kita tak mau cerita, kita tak mau dia petik satu artikel buku di mana kat situ pun cerita, kita tak mau. Saya nak bukti kukuh menunjukkan elemen rasuah tu jika ada. Saya nak bukti kukuh. So kalau tak ada, katakan tak ada. Kalau ada, katakan ada. Dan kalau tak ada dan anda dah mengaku tak ada, pandai-pandai minta maaf. So itu sahaja. Jadi saya ada masa sedikit. Jika anda ada soalan, saya ambil 1-2 je. Kita kesuntukkan masa sebab saya nak ni dah nak waktu berbuka ni. Muhammad Janggit MJ, Lim Guan Eng pun ada bukti rasuah, dah pun dibawa ke mahkamah. Tun M pun tiada dibawa ke mahkamah. Okey, ya, betul Ramasamy, ini adalah satu komen yang baik. Okey. Lim Guan Eng ada bukti rasuah, dibawa ke mahkamah menerusi proses sah, dakwaan sah. Okey. Jadi bila kita bincang menurut proses yang sah, dakwaan yang sah. Bukan kata kita nak serang Lim Guan Eng, tapi benda sah. Tapi Ramasamy bersandar apa bila cerita Tun Mahathir? Dan saya nak tanya, Ramasamy kata boleh ke Tun membimbing perjuangan menentang rasuah ni? Dan yang mempersoalkan Tun atas dasar-dasar yang tidak berasas, yang tidak berserta bukti, yang hanya sekadar tomahan, ya. So ini amat tidak bertanggungjawab. Sedangkan DAP, pemimpin utama dia yang dulunya Setiausaha Agong, sekarang ni pengerusi DAP, ada dakwaan rasuah, ya, dan sedang dibicarakan di mahkamah. Sama macam UMNO, pemimpin dia ada dakwaan rasuah dan sedang dibicarakan di mahkamah. Jadi ini menambahkan keraguan terhadap Ramasamy kerana boleh keluarkan kenyataan menuding jari kepada pemimpin sebuah parti lain, iaitu Tun Mahathir, yang tidak ada dakwaan rasuah atas mana-mana bukti, tidak ada bukti, dan bukannya menerusi proses mahkamah, perbicaraan mahkamah. Jadi apa pandangan Ramasamy? Ya, pandai tuding jari tapi lupa lihat, cerminkan keadaan sebenar kepimpinan parti sendiri. Pandai cerita berkenaan dengan parti orang. Jadi jawablah Ramasamy. Okay, so one more question.
disebabkan Kamal Zairuddin, disebabkan kenyataan Ramasamy di APPKR Amanah hilang banyak undi. Ya, saya setuju. Saya pun berpendapat demikian. Dan hujah tadi yang telah diberi oleh seorang penonton sah, ya. Daripada tuding jari kat pemimpin parti lain, tuding jari cerita berkenaan dengan pemimpin parti sendiri. Kalau nak komen pemimpin parti lain boleh ke tidak boleh menerajui perjuangan menentang rasuah ni, cerita dulu pemimpin parti sendiri adakah layak untuk menerajui perjuangan menentang rasuah. Sebab pengerusi di AP lah ni sedang menghadapi pertuduhan rasuah di mahkamah. Sama seperti pemimpin UMNO yang sedang menghadapi pertuduhan rasuah di mahkamah. Jadi ini masalah dengan Ramasamy, dia tidak cerminkan diri, ya. Okey, so itu sahaja, sehingga kita berjumpa di lain masa, ya. Salam berbuka puasa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.